Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang panduan penyuntingan video. Yang ini supaya pada akhir pengajaran nanti anda akan dapat menyunting video dengan lebih berkesan. Jadi pada akhir pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti cara penyuntingan video. 2. Membincangkan dengan ahli kumpulan format atau aplikasi yang hendak digunakan. 3. Melaksanakan penyuntingan. Okey, jadi pada peringkat awal kita akan melihat pada merancang penerbitan video. Dalam merancang penerbitan video ini terdapat 11 perkara yang perlu anda pertimbangkan, iaitu yang pertama, tetapkan tujuan dan objektif. Kedua, buat penyelidikan dan sediakan bahan. 3. Pilih bahan yang sesuai. 4. Menulis skrip dan storyboard. 5. Membuat penggambaran. Dan 6. Menyediakan bahan dan peralatan. 7. Memulakan penggambaran. 8. Menyunting. 9. Membuat rakaman audio. 10. Pratonton ataupun preview video tersebut. Dan ke-11 ialah penilaian sebelum awak semua menghantar kepada ataupun memuat naik ke YouTube untuk penilaian oleh pensyarah. Okey, yang pertama sekali kita lihat tadi dikatakan tetapkan tujuan dan objektif, iaitu pastikan anda tahu apakah matlamat rancangan anda menghasilkan bahan video. Jadi kalau kita lihat di sini, matlamat kita ialah menyediakan video resume untuk permohonan dan kemasukan ke universiti. Jadi pastikan dulu apa matlamat kita sebelum kita membuat persediaan. Okey, yang kedua ialah buat penyelidikan dan sediakan bahan. Penyelidikan di sini ialah bagi mengumpul bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat, gambar dan sebagainya yang difikirkan berguna untuk penggambaran dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita kumpulkan bahan, kita sediakan bahan sebelum kita buat penggambaran. Kita tahu dah apa yang kita nak paparkan nanti, maksudnya kita sediakanlah semua ni. Barulah kita masuk ke bahagian ke langkah yang ketiga, iaitu pilih bahan yang sesuai. Tadi kita sediakan bahan, kita belum lagi pilih yang bahan yang sesuai, tapi untuk yang ketiga ni barulah kita pilih yang sesuai. Ini bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak, jadi pilihlah bahan-bahan yang fikirkan benar-benar perlu. Barulah di sini maksudnya barulah kita sediakan penulisan skrip. Okey, kita dah ada bahan, so kita nak sediakan skrip. Apakah rancangan kita, apakah skrip yang kita nak sediakan, dan juga selain pada skrip ialah juga storyboard yang perlu kita sediakan ataupun papan cerita. Di sinilah idea dicurahkan secara berturutan dan juga berstruktur. Okey, seterusnya setelah siap storyboard, siap skrip kita pun membuat penggambaran. Jadi penggambaran kita sediakan jadual penggambaran bila kita nak buat penggambaran. Sekiranya bekerja dalam pasukan, tetapkan tugas masing-masing. Okey, seterusnya ialah sediakan bahan dan peralatan, iaitu bahan dan peralatan yang perlu kita gunakan semasa penggambaran, iaitu sama ada kamera. Kita guna phone lah. Kalau kita ada kamera, kita gunakan kamera. Dan pastikan peralatan yang kita sediakan itu berfungsi dengan baik. Okey, ketujuh, memulakan penggambaran. Ini kita dah tetapkan lokasi penggambaran, mungkin di luar atau di dalam. Maksudnya di luar ni ialah di luar bilik ataupun di luar rumah ataupun di luar bangunan, dan di dalam bermaksudnya di dalam bilik bangunan yang kita dah duduklah. Macam contohnya ada asrama, kita mungkin ada bilik khas untuk kita buat penggambaran. Okey, fikirkan kemungkinan yang akan berlaku dan cara menyelesaikannya. Okey, setelah penggambaran siap, kita mulakan proses menyunting, iaitu suntingan perlu dilaksanakan bagi memastikan kualiti video yang kita ambil. Maksud di sini kita akan menggunakan
menggunakan peralatan, contohnya komputer lah, kita nak buat suntingan. Okey, seterusnya bila kita dah sunting, kita nak masukkan suara. Jadi kita pun membuatlah rakaman audio. Jadi langkah ini biasanya untuk memasukkan kesan bunyi, muzik latar dan juga narration kita. Okey, seterusnya yang ke-10 ialah pratonton, iaitu preview. Rancangan yang perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan kemudian diperbaiki kesilapan sekiranya ada. Jadi pratonton ni kita tontonkan kepada ahli kumpulan kita lah, bukan kita bagi orang lain yang tonton, tapi ahli kumpulan kita. Okey, 11 kita buat penilaian. Di sini anda perlu menilai bahan video itu dari segi kesesuaiannya. Maksudnya kita nilai dululah dah kita buat. Tadi kita buat pratonton, kemudian dalam ahli kumpulan tu juga kita membuat penilaian sama ada ia sesuai atau tidak untuk video yang diperlukan. Okey, aplikasi video untuk kita edit video, yang kita ada pelbagai aplikasi. Contohnya saya beri contohlah di sini, bukannya semestinya anda gunakan aplikasi-aplikasi ini. Yang dinamakan yang pertama ialah Video Movie Maker. Aplikasi ini sangat simple dan sesuai untuk editing, untuk cut mana-mana yang tersasul masa rakaman. Tapi kalau guna Movie Maker ni leceh sikit kerana kena guna laptop dan juga ataupun komputer lah. Okey, yang kedua ialah iMovie. iMovie ini untuk pengguna Apple, boleh guna apps iMovie untuk editing yang simple-simple. Okey, seterusnya ialah Filmora Go. Yang ini kita boleh dapat secara percuma, ya. Dia ada trial edition dia ada percuma, dan juga awak boleh gunakan dia dengan Filmora Go ni boleh gunakan phone sahaja. Okey, seterusnya ialah KineMaster. Aplikasi boleh digunakan untuk tambah gambar dalam video resume. Sangat mudah digunakan dan boleh juga adjust video volume dekat sini. Dan KineMaster ni boleh terus edit video dekat phone sahaja sebab dia boleh di-download dari Google Play Store. Okey, yang seterusnya adalah PowerDirector. PowerDirector juga salah satu aplikasi yang mudah untuk pemula gunakan untuk mengedit video. Antara tools yang selalu digunakan untuk cut mana-mana part yang salah, dan PowerDirector ini boleh terus edit video dekat phone je sebab dia boleh di-download dari Google Play Store juga. Okey, yang seterusnya ialah CapCut, juga boleh kita gunakan untuk edit menggunakan telefon. Begitu juga dengan video editing InShot, masih boleh menggunakan telefon. Okey, itulah beberapa aplikasi yang dapat saya kongsikan, dan banyak lagi lah kalau awak lihat aplikasi-aplikasi untuk mengedit video ni ataupun menyunting video. Jadi secara kesimpulannya, penghasilan video resume yang berkualiti memerlukan perancangan yang teliti, yang menarik. Anda boleh edit video anda berulang kali seberapa banyak yang anda mahu sehinggalah anda puas hati. Barulah anda hantar kepada pihak yang berkenaan. Jadi syarat penyediaan video hendaklah dalam bentuk landscape, durasi 2 hingga 4 minit dan tidak melebihi 5 minit. Boleh dimainkan dalam pelbagai bentuk media. Video juga boleh dimuat naik melalui aplikasi Telegram selain daripada YouTube. Okey, itu sahaja untuk video kita kali ini. Sekian, terima kasih.